Saudara, 4 lokasi di Kedah dikenal pasti berisiko berlaku fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku selama 3 hari bermula hari ini. Lokasi terlibat Kuala Kedah di daerah Kota Star, Kota Kuala Muda di Kuala Muda, Kuala Yan Yan dan Kuala Jolon di Kubang Pasu. Pengarah APM Negeri Kedah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Zairil Anwar Zulmuji berkata, bagi memastikan keselamatan penduduk kawasan setempat, pihaknya melalui petugas Pusat Kawalan Operasi Daerah melakukan pemantauan dari semasa ke semasa. Selain 38 kenderaan darat pelbagai jenis dan 85 buah bot sedia untuk digerakkan ke kawasan yang terjejas. 1,100 anggota sukarelawan APM juga berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Perkembangan banjir di Perak setakat 12 tengah hari tadi, jumlah penduduk terjejas terus mencatatkan penurunan kepada hanya 81 orang daripada 21 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan berkata, 2 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi, iaitu di daerah Kerian dan Hilir Perak. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak yang dibuka sejak minggu lalu masih menempatkan 40 penduduk daripada 12 keluarga. Manakala 41 penduduk daripada 9 keluarga pula dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak. Kementerian Pengangkutan akan menggunakan model kerjasama awam swasta PPP untuk menaik taraf lapangan terbang yang kurang berdaya saing di negara ini. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, ini kerana buat masa ini Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) tidak akan melakukan pelaburan untuk membangunkan mana-mana lapangan terbang berikutan kekangan kewangan kerajaan. Jelas beliau, menerusi modul PPP, pihak swasta yang membuat pelaburan akan memperoleh pulangan daripada cas perkhidmatan kepada penumpang selain ruang permis-permis perniagaan. Jadi ini merupakan model yang kita nak lihat sekarang ini, bagaimana juga dapat mendapat pelaburan swasta untuk berusaha sama dengan pihak MHB. Jadi ini sesuatu yang memang saya telah pun sound up kepada MHB untuk mengkaji dan juga melihat. Dan kita mesti bersedia untuk kita menggunakan pendekatan baru ini. Sebab memang saya rasa bahawa negara kita memerlukan satu model yang baru untuk kita pastikan airport-airport ini dapat dibangunkan dengan lebih baik. Sementara itu, pihaknya juga telah menerima permohonan Kerajaan Negeri Perak berhubung cadangan khusus bagi menaik taraf lapangan terbang Sultan Azlan Shah di Bandaraya Ipoh. Ujarnya, usaha menaik taraf lapangan terbang itu berada dalam radar kementerian untuk direalisasikan dengan menggunakan kaedah PPP dan tertakluk kepada kelulusan pihak MAHB. Beliau bercakap kepada pemberita pada konvensyen tahunan di AP Negeri Perak ke-22 di Ipoh. Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM menemui mayat di JT Zon Maritim Kuala Kurau petang semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Najhan Azman Hamid berkata, mayat ditemui oleh pasukan bot peronda maritim Malaysia. Jelas beliau, kru bot perkasa 1239 menemui mayat terapung di bawah sebuah bot di JT berkenaan. Usaha mengeluarkan mayat dilakukan dengan bantuan pihak Polis Raja Malaysia PDRM dan masyarakat setempat. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seramai 400 peserta menyertai program Feed an Active Family sebagai usaha membudayakan dan merakyatkan sukan melalui amalan gaya hidup sihat. Pelaksanaan program ini juga dilihat menjadi platform penting mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kerana sekarang ni asyik dengan gadget saja, kan anak-anak balik rumah dah tak, kadang-kadang lack of communication. Sangat ada gap dalam komunikasi. Kalau komunikasi ada gap, maknanya silaturahim memang renggang. Itu kita tengok dalam keluarga kita sendiri. Jadi mungkin program seperti ini mungkin berterusan dari masa-masa akan datang oleh pihak-pihak lain juga. Kita mengharapkan konsep-konsep inilah kita dapat memupukkan kembali ikatan antara komuniti dan antara keluarga. Beliau memaklumkannya kepada media pada program Feed an Active Family yang berlangsung di Kampung Alustar Pauh. Pelbagai aktiviti mengisi pelaksanaan program ini termasuk perkhemahan keluarga, program jalan kaki, aktiviti sukaneka dan sukan rakyat.
Baik, beralih ke saingan Liga Super, Perak FC berpesta gol selepas menewaskan Kelantan FC 8-0 di Stadium Perak malam tadi. Kemenangan itu sekaligus membolehkan Perak FC menghuni kedudukan ke-9 Liga. Beraksi di laman sendiri, Perak FC mendahului seawal minit ke-14 menerusi penyerang import Luka Milunovic sebelum Wan Zek Haikal menjadikan kedudukan 2-0 3 minit kemudian. Gol ketiga Perak FC hadir menerusi Milunovic yang memanfaatkan bola hantaran Sunday Afolabi pada minit ke-25. Penyerang Serbia itu melengkapkan hat-trick pada minit ke-33 sebelum Shivan Pillay Asukan menghukum kealpaan skuad The Red Warrior menerusi gol kelima pada minit ke-36. Bersambung babak kedua, anak buah Yusri Cik Lah terus menambah jaringan menerusi 2 gol disempurnakan pemain import Korea Selatan, Siu Sunang pada minit ke-49 dan 66. Kapten pasukan Luciano Guechochia melengkapkan malam gemilang Perak FC hasil rembatan voli pada minit ke-84. Tamat perlawanan, Perak FC 8, Kelantan FC 0. Dalam pada itu, isu tunggakan gaji tidak menjejaskan tumpuan Kedah Darul Aman KDA FC untuk terus mengejar kedudukan kedua Liga Super. Pada aksi semalam, skuad bimbingan Nafizi Zain itu menang 3-0 menewaskan Negeri Sembilan FC di Stadium Darul Aman. Dalam aksi tersebut, gol pertama Sang Kenari muncul pada minit ke-14 apabila Kapten Manuel Odbijak melakukan rembatan lencung di luar kotak penalti yang gagal dijangkau Sufi Izhan. Berselang 2 minit, KDA FC menggandakan jaringan apabila hantaran penyerang import Efedaya Musui berjaya disudahkan oleh Mirbeg Jeragov. Efedaya memastikan KDA FC menang bergaya menerusi jaringan ketiga pada minit ke-53. Kini KDA FC berjaya mengumpul 50 mata untuk berada di kedudukan ketiga, 2 mata di belakang Selangor FC.